Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran. Kemudian kita alhamdulillah sampai dah masuk pada potongan yang kedua. Bagi isi yang pertama surah Al-Baqarah, itu berkaitan dengan tajuk hubungan ataupun muamalah golongan Yahudi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita habiskan sebelum dulu itu berkenaan hubungan mereka dengan Musa alaihissalam. Itu ayat yang ke 49 sampai 74. Sekarang ni 75 sampai 123. Agak panjang sikit, tapi yang ini adalah berkenaan mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hari itu kita berhenti, kita ambil pembacaan Quran dan juga kita berhenti pada ayat yang ke 75 sampai ayat yang ke 79. Allah Ta'ala mulakan dengan permulaan tu dengan 75 tu dengan menjadikan hampa untuk umat Islam ini dapat ada perasaan tamak atau inginkan sangat kalau nak suruh orang-orang yang Yahudi itu beriman. Ya, kerana mereka dahulu pernah ada di kalangan mereka ni yang alim mendengar kalam Allah, tapi mereka alihkan dan juga selewengkan kata-kata tersebut setelah mereka mengetahuinya. Dan kemudian Allah Ta'ala nyatakan perangai mereka ni, bila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka kata kami beriman. Dan bila mereka bersendian sama sendiri, mereka kata adakah kalian cerita pada mereka itu orang-orang Islam dengan apa yang Tuhan buka pada kalian daripada ilmu tentang kebenaran Quran, kebenaran Muhammad, supaya nanti dia orang akan boleh hujah kalian di hadapan Tuhan kalian, tidakkah kalian berfikir. Tapi kata-kata mereka ni, pasal saya kata itu, ini kata-kata orang yang percaya tentang Allah Ta'ala. Ni bukan tentang orang tak percaya Allah. Orang percaya Allah, tapi dia menentang dan juga sentiasa kita panggil apa, mempunyai niat jahat, qasad yang tak betul. Dia bukan salah faham. Saya tahu Allah Ta'ala mengetahui, tapi dia ada disiplin dia sendiri. Maksud dia, contoh macam dalam konteks tersebut, mana selagi mana tak sampai perkhabaran pembohongan mereka kepada orang Islam sendiri, maka selagi itulah Tuhan tak hukum. Ada idea macam tu. Dan kemudian Allah Ta'ala alihkan, lepas sebut orang-orang yang berpengetahuan, Allah Ta'ala alih kepada orang-orang yang jahil. Allah Ta'ala nyatakan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Ada kerana mereka ni adalah golongan ummi, yang buta huruf, yang tidak tahu kitab, kecuali amani, yang angan-angan, cerita je. Dan orang mereka ni hanyalah yang nyangka. Dan Allah Ta'ala lepas tu Allah Ta'ala balik pada golongan ni, apa golongan yang disesat tadi, dengan apa, dengan mengatakan kecelakaanlah bagi siapa yang menulis kitab dengan tangan mereka. Kemudian mereka berkata ini dari sisi Allah, untuk mereka beli dengannya benda yang harga dia sedikit. Maka kecelakaanlah bagi mereka dengan sebab apa mereka tulis, dan kecelakaan bagi mereka dengan apa yang mereka hasilkan, menemakan daripada pembohongan mereka buat kata daripada Allah Ta'ala. So itu kita habiskan. Hari ni kita sambung sikit ya. Sambung. Ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahda falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Baik. Okey, kita mula daripada ayat 80. Kita berhenti tu 79 sampai 80. Seminggu sekali ambil 3 ayat insya-Allah hafal habis nanti. Iyalah, niat kena ada. Niat kena ada. Berjaya tak berjaya terpulang pada Allah Taala. Usaha kena buat, Baik, hari tu kita berhenti sampai ayat 79, Dan hari ni kita sambung ayat 80 sampai ayat yang ke 83 insya-Allah, Allah Taala nyatakan Waqalu dan qalu, mereka berkata, qala qalu ni fi'il madhi, qala qalu, for the third person masculine, yang lelaki ramai ni, ghaib tak ada depan kita. Waqalu, dan mereka berkata, lan tamassana an-nar, lan tidak sekali-kali, lan penafian, antara huruf nafi. Tamassana an-nar, massa ya massu. Bila lan tu duduk depan kata kerja fi'il mudhari', dia akan beri ke atas. Na yang akhir tu adalah maf'ulun bih. Ni maf'ulun bih dia. Maksudnya tidak akan menyentuh na kami. Takkan menyentuh kami apa? An-nar, api. Itu dia pelaku perbuatan dia. Cuma lan ni kalau duduk depan fi'il mudhari', dia akan beri atas. Contoh macam yadribu jadi lan yadriba, yaktubu jadi lan yaktuba, yakulu lan yakula, tamassu massa yamassu, lan yamassa. Itu kerja dia, Wa qalu, dan mereka kata, lan tidak sekali tamassana nar, menyentuh kami, nar, api, illa, kecuali. Dia illa ni istisna, dia ada lain lagi macam duna, ghaira, siwa. Di antara ini, tapi ada apa yang kecualian ni, exception ni, dia acceptive, panggil apa, nouns ataupun ada yang huruf, ada yang bukan huruf, ada yang noun bukan noun. Macam ghaira tu noun. Ghaira juga bermaksud dengan illa. Boleh pakai ghaira tidak, boleh maksud illa. Tapi illa ni biasa sering digunakan, illa, dan mereka takkan menyentuh kami api illa kecuali ayyam ma'dudah. Ayyam, hari-hari, dia plural bagi yaum. Yaumun, yaumani, ayyam. Yaumun, yaumani, ayyam. Yaumun, yaumani, ayyam. Ma'dudah sifat bagi ayyam. Tapi kenapa gunakan sedangkan plural bagi nama? Katakan ayyam tu plural. Ma'dudah singular, feminin. Kenapa tak ma'dudat? Memang ada orang tak sebut. Al-hajju asyurun ma'lumat, panjang kan? Ma'lumat, ma'dudah,
ma'dudat, boleh dua kali. Jadi kebiasaannya diletakkan ayam atau apa-apa yang bukan manusia akan diletak untuknya penggunaan singular feminine kalau dia banyak. Contoh macam kalau sebut pen kan, bila kita sebut pen ni pen hadha ni biasa letak ni, tiga ni saya kata hadhihi, tiga ni saya kata hadhihi, dia jadi single feminine. Kita akan pakai apa, kita panggil apa, plural untuk macam haulai, tak boleh. Kalau manusia betul hadani haulai, pakai manusia. Okey, kalau kata ada yang berakal tu hilang, dia akan pakai manusia. Tapi kadang benda objek-objek tadi yang tak berakal atau tak nyawa, maka dia akan gunakan banyak aja, atau binatang pun banyak aja dia akan single feminine. Okey, qul, katakan hai Muhammad, itu fi'il amar qala yaqulu qul, qala yaqulu qul attakhadhtum, dia sebenarnya ittakhadhtum. Pasal ittakhadha mengambil, dia masa kita tu ittakhadha dengan apa, dengan apa dia akhadha dengan ittakhadha, dia tambah dua huruf alif dengan ta, asal dia akhadha. Dia beza dia adalah kalau macam physically saya ambil pen berkenaan, akhadtul qalam, I took the pen, akhadtul qalam. Tapi ittakhadtu dia bukan maksud take physically. Contoh macam saya ambil dia sebagai kawan saya ambil ni sebagai sekian. Dia akan bukan ambil fizikal. Mana menjadikan sesuatu dia panggil ittakhadha. I took him as what kan, as my teacher, I took him as my friend. I took, mana dia gunakan kalimat, kalau bahasa Inggeris tak ada beza, tapi bahasa Arab dia akan bezakan. Mana tambah alif ta tadi, ittakhadha, dia akan masukkan dengan pengambilan suatu tapi sebagai something, bukan ambil fizikal. Ambil fizikal akhadha saja. Qul attakhadhtum, katakanlah Muhammad, adakah kalian mengambil indallah, di sisi Allah. Dia inda, lada, ladun, dia tiga kalimah yang punya pengertian sama. Inda, lada, ladun, di sisi atau pada. Adakah kalian mengambil pada Allah, di sisi Allah, ahdan, satu perjanjian. Adakah kalian ambil suatu perjanjian kan bukan fizikal, mulut, lafaz pun jadi perjanjian. Okey, falan yukhlifallahu anda, kalau itu, kalau ada benda berkenaan falan yukhlifallahu anda, maka tidak sekali maka lan tidak sekali yukhlifu, akhlafa yukhlifu, kata kerja akhlafa yukhlifu, itu menyanggahi, mana di opposite buat menyalahi lah, paling mudah diterjemahkan dengan menyalahi. Yukhlifallah, lan bila ada lan yukhlifa, akhlafa yukhlifu, bila ada lan yukhlifa, maka tidak sekali-kali akan menyanggahi siapa? Allah. Ahdah, janjinya. Kalau ada janji tersebut, then don't worry, Allah Ta'ala takkan canggahi janji dia. Ataupun taquluna 'ala Allah, kalian katakan pada Allah Ta'ala, 'ala Allah, ke atas Allah, ma la ta'lamun, apa kalian tak tahu. Mana satu sebenarnya betul? Kalau betul janji itu ada, tu bimbanglah. Tapi sekarang nak tanya soalan, adakah ataupun kamu sebenarnya bukan janji itu ada, tapi kalian mengatakan benda yang kami kalian sendiri tak tahu. Bala ni dia ya, tapi dengan emphasize. Bala bila biasanya apa bila datang soalan adakah sekian dengan bentuk negatif, dia akan datang kan jawapan dengan bala untuk emphasize balik. Jadi macam bila kita kata anta, adakah engkau, kita kata soalan macam ni, bentuknya tu kan, kita duduk tanya orang tu dengan awak sekian-sekian ke, ataupun kita letak dengan adakah, atau bukankah awak, orang sekian, bukankah awak, dengan statement awak anak Pak Ali ke, satu, dengan bukankah awak anak Pak Ali. Okey. Dia ada beza. Kalau dia kata cara jawapan, kalau dia kata awak anak Pak Ali ke, kita kata na'am, saya anak sekian, atau na'am saja. Kalau dia kata, dia tanya bukankah awak anak Pak Ali, kena jawab apa? Bala. Ya. Bila orang tanya alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu, jawapan dia adalah bala. Dia lain tau. Dia jawapan dengan apa, pasal soalan tu dengan negatif, maka jawapan tu dengan bahkan ya.
Faham tak ni? Follow dulu. Follow sikit. Kan biar tak pernah buat lagi kan. Jadi kita buat sikit. Okey. Bala bahkan sebenarnya man kasaba sayyi'atan. Man sesiapa kasaba ni mengerjakan atau menghasilkan. Bila Nabi kata dalam hadis yang sama kata apa? Sungguhnya benda yang terbaik dimakan oleh seorang tu min kasbi yadihi, daripada kerja tangan dia. Maksud katakan zahral fasadu fil barri wal bahr, apa? Nyata kerosakan fil barri di daratan wal bahri dan lautan bima kasabat. Dikerjakan. Dia kasabah ni bukan setakat benda itu, kebiasaannya fizikal. Bukan benda hati. Sebab bila kita lihat dalam akhir surah Al-Baqarah kan, kita akan baca nanti insya-Allah sampai bila Allah nyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Mana Allah tak tanggungkan satu nyawa kecuali apa kemampuan dia, untuknya apa dia kerjakan. Bukan dia niatkan saja, dia kerjakan. Wa 'alaiha, dan kena kepada dia maka tasabat, dan apa yang dia kerjakan juga. Apa yang dia berusaha payah mengerjakannya. Dia kejahatan tak kebaikan, dua-dua sekali dia akan dapat. Untuk dia apa benda baik dia dapat, kena ke atas dia benda buruk yang dia kerjakan. Jadi pasal kasabah dengan iktasabah tu dia bermaksud dengan kerja. Pasal ayat tersebut memberikan peringanan hukum. Pasal dua ayat sebelumnya datang dengan bentuk Allah Ta'ala akan menghisap semua sekali apa dalam hati manusia. Maka manusia para sahabat kata kami tak mampu. Kami bersuruh sorat kami boleh sekian. Bila Allah nak kira pada hati kami tak boleh. Pasal kadang-kadang lintasan hati tu bukan datang daripada kehendak kita. Ada hari kita bad mood, kita semua orang jahat. Minta semua ini jahat, semuanya niat jahat dekat kita. Semuanya setan dan sebagainya. Tapi bila ada adik kita berbaik, semua orang kita mood kita kan. Kadang benda tadi bukan kita nak kan. Tapi kalau lepas daripada kita buat benda yang salah, jadi kita akan macam menyesal pun dia juga. Kan? Menyesal juga kenapa cakap macam tu, kenapa aku kasar, kenapa sekian. Jadi benda-benda tersebut dikira sebagai apa? Sebagai kerja hati. Kerja hati. Yang ini kerja ni, kerja ataupun amal-amal fizikal. Pelafazan ke, perbuatan ke. Pasal tidak akan, selagi tak cakap, selagi tak sekian, tak berlaku penulisan. Cuma Allah Ta'ala berikan kelebihan pada umat Muhammad SAW. Niat kita tu dah ada pahala. Intention kita for something is considered as satu kebaikan. Kalau tak buat sekalipun. Kalau buat digandakan. Nak bersedekah lah, tiba-tiba tak sempat, tak dapat, atau tak sampai sedekah kita. Pahala dah dapat, tapi satu, kalau dapat buat, dia akan digandakan. Keburukan selagi tak buat, tak tulis apa. Ini kelebihan yang diberikan kepada kita. Tapi dari segi asas dia, yang lain-lain untuk dosa pahala kena buat dulu, bukan niat. Hatta masalah cerai pun takkan berlaku dengan tanpa lafaz. Niat dan hati je. Nawa itu sama qadir. Tak ada dawa itu kan. Okey. Faham Jadi pelafazan tu lain-lain. Jadi bala man kasabasi, atau bahkan siapa yang mengerjakan sayyi'ah, keburukan. Dia lawan pada hasanah, Wa ahatat bihi, dan meliputi. Ahata yuhitu. Ahata yuhitu. Bukan hata. Hata yahutu. Hata yahutu. Maksud dia kalau haid, contohnya haid, dinding, tembok. Bahkan orang Arab zaman dulu memanggil kebun yang berpagar, yang berdinding, dipanggil haid. Haitun. Pasal orang tak nampak apa dalam, orang nampak pagar je. Orang nampak dinding, tembok, kebun saja. Jadi orang tak nampak dalam dia. So, mana? Dia sebut haid. The word is used haid. Ha alif, alif hamzah ta. Haid. Haitun. Kawasan berpagar. Ya? Maksudnya kawasan yang berpagar. Kawasan kebun, bukan kawasan pagar. Pasal orang Arab zaman dulu dia akan tutup macam tu. Tak panggil, pasal kalau tidak haid ni dinding ni jidar atau haid. Haitun, ha tayahu tu mengepung. Tapi ahata kan, dia benda sesuatu yang membentuk. Ahata meliputi, mengepung. Itu kita. Atau maksud dia seorang tu bahkan siapa yang mengerjakan kejahatan dan diliputi terhadapnya oleh siapa? Khati'atuhu, kesalahannya. Mana kesalahan dia buat tadi meliputi. Bah mata ada, belah telinga ada, mulut ada sebagainya. Faulaika, maka mereka itulah ashabun nar, mereka lah penghuni neraka. Hum, mereka fiha khalidun, dalamnya
orang-orang yang kekal, golongan yang kekal. Walladzina amanu, wa dan alladzina isim mausul untuk orang-orang yang amanu telah beriman, wa amilus solihat dan beramal soleh, beramalkan as-solihat, perbuatan-perbuatan soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni-penghuni syurga, hum fiha khalidun, mereka fiha dalamnya, kalau fihim dalam mereka, fihi dalamnya dari lelaki, ni fiha dalamnya dari perempuan atau feminin. Pasal apa? Jannah tu feminin. Khalidun, mereka kekal. Allah Ta'ala nyatakan, wa idh akhadna mithaqa bani Israel, wa idh saya sebut tu idza dengan idh, dia dua Satu idh ni apa yang past tense, and when. Kalau kita terjemah bahasa Inggeris, and when. Kalau idza zul tu and when juga, apabila, when. Tapi beza idza, benda yang tak jadi lagi. Macam kata idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang nanti. Bila juga, tapi yang ni bila lepas. Dan apabila, mana ingatlah apabila akhadna mithaqa bani Israel, akhadna, kami mengambil mithaqa, perjanjian, disama dengan ahad. Mithaq, ahdun, Bani Israel, bani anak-anak, singular dia ibnun, ibnani, abna atau banun atau bani. Ni mithaqa bani pasal dia jadi mudhafun ilaih. Tu banu, kadang-kadang kita bunyi dengar Quran, dia bunyi banu Israel, kadang bunyi bani Israel, pasal dia punya bentuk macam jamak muzakkar salim. Bacaan dia jamak muzakkar salim, mana ya nun atau waw nun, macam muslimuna atau muslimina, banun atau bani, bani Israel. Okey. Jadi wahai anak apa perjanjian Bani Israel, anak-anak Israel tu adalah gelaran bagi Nabi Yaqub. So sebab kita berkali kali kita tekankan daripada awal kita masuk bahagian tentang nama Israel ni, kita kata jangan maki Israel. Maki Yahudi tak apa. Maki Zionis tak apa. Jangan maki Israel. Israel tu nama Nabi Yaqub atau gelaran Nabi dia. Gelaran Yaqub. Tu sebab Allah Ta'ala gunakan Al-Quran, wahai anak-anak Yaqub, wahai anak-anak Israel. Pasal ni cara Allah Ta'ala pujuk mereka untuk dengar cakap. Jadi kita kata anak Pak Imam, bukan kita hina dia. Kalau wahai anak perompak, tu kita balik pada usul dia. Ni bila sebut anak Yaqub, maksud dia kemuliaan. Wahai keturunan Ibrahim, wahai keturunan Yaqub. So benda tu akan beri kesan yang baik kepada dia mendengar. Dia kata ketika kalau kita sebut Yahudi, itu lain. Itu ketika Allah Ta'ala murka dan marah, Allah Ta'ala gunakan Yahud. Tu normal. Ulama kata dia ada 3 lafaz digunakan. Kadang-kadang Bani Israel, kadang-kadang bunyi ahli kitab, kadang-kadang tak gunakan Yahud, Nasara. Yahud dan Nasara. Mana dia dituju pada mereka 3 kalimah tersebut, dituju pada mereka tapi ikut keadaan. Keadaan ketika pujuk Bani Israel, Bani Israel atau Banu Israel. Kalau dia kata ketika Allah tengah marah, tengah berikan argument dan sebagainya, ya ahli kitab. Itu masih lagi kemuliaan. Pasal kau orang yang diberikan buku untuk mereka, kitab oleh Tuhan. Sebab tu kalau dia kata ketika Allah Ta'ala murka pada mereka, biasa Allah Ta'ala tujukan dengan waqalatil Yahud atau Nasara. Jadi itu menunjukkan bahawa buruknya perbuatan mereka. Allah Ta'ala refer mereka kepada perbuatan yang tak betul. Okey. La ta'buduna, janji tersebut adalah la ta'budun, la tidaklah, ta'buduna kalian menyembah. Ya'budani, ya'buduna, ta'budani, ya'budna, ta'budu anta, ta'budani antuma, ta'buduna kalian semua. Itu menyembah. Kalau perempuan ta'budina, ta'budani, ta'budna. Kalau saya menyembah, a'budu. Kalau kami menyembah, na'budu. Itu dia boleh tengok dalam ni lah, dalam surah Al-Kafirun ada Allah Ta'ala datangkan dengan contoh yang mudah untuk kita belajar. La ta'buduna illallah, janganlah, agar tidaklah kalian menyembah illallah, kecuali Allah, melainkan Allah. Dan kita kata ini adalah huruf untuk pengecualian. Boleh datang dengan kata lain macam ghaira dan sebagainya, siwa, ada, khala. Wa bil walidaini ihsana, wa dan bil walidaini dengan dua ibu bapa, ihsana,
berbuat belas ihsan lah, bersifat ihsan lah. Mana berbuat ihsan atau belas. Wazil qurba, dan juga kepada yang punya hubungan kekeluargaan. Yang memiliki. The one who ada hubungan kekeluargaan kita, bagi qurba tu kekeluargaan lah, kerabat. Mempunyai hubungan kerabat. Wal yatama, yatama ni plural bagi yatim. Yatimun, yatimani, yatama. Yatama. Ini plural bagi yatimun. Yatimani, yatama. Wal masakin. Masakin ni adalah plural bagi miskin. Miskinun, miskinani, masakin. Dia bukan jamak muzakkar salim. Tak ada masakun, tak ada. Faham tak? Kita biasa muslimun, muslimin, mukminun, mukminin. Masakin, tak ada masakun. Dia ini adalah jamak taksir. Macam miftahun, mafatih. Masjidun, masajid. Maktabun, makatib. Jadi dia akan datang dengan pengertian itu. Macam masjidun, okey, miskinun, masakin. Dan wal masakin, orang-orang miskin. Wa qulu, wa dan qulu. Ini arahan. Kalau pada seorang, qul. Kalau ramai, qulu. Qulu. Maka katakanlah kalian. Katakanlah kalian, berkata-katalah kalian. Linnasi. Kepada orang ramai, husna. Yang baik. Cakap yang baik. Kan? Bahasa yang baik. Wa aqimus salata, wa dan aqimu. Dirikanlah. As-salata, salat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah atau berikanlah zakat. Ini arahan Allah Ta'ala beri pada janji. Summa, kemudian tawallaitum, kalian berpaling. Illa qalilan minkum, illa kecuali qalilan, sedikit sahaja. Minkum, min dari kum, kalian, dari kalangan kalian. Wa antum, sedangkan kalian semua mu'ridun, berpaling. A'rada yu'ridu i'radan, fahuwa mu'ridun. Aslama yuslimu islaman, fahuwa muslimun. Nampak signifikan keserupaan dia. Jadi mu'ridun maksud dia daripada a'rada, berpaling. Berpaling a'rada. Mu'ridun, orang-orang yang paling, sedangkan kalian orang-orang yang berpaling. Keadaan kalian adalah berpaling. Baik. Masuk pada tafsir. Baik. Mu'rid itu maf'ul bih tak? Mana? Bukan. Itu jadi khabar bagi antum. Wa antum, sedangkan kalian mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Dia bukan jadi maf'ul bih. Tak ada fi'il kat situ. Baik. Dia kata, dan yang nyata, yang gila, pasal kita kata bila Allah nyatakan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, dan mereka berkata takkan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari saja, atau hari-hari yang boleh dihitung saja. Okey. Dan yang nyata, dia kata, hafizahumullah, antara penyelewengan ini yang dikena kepada mereka, orang-orang ummiyun, duk terikut-ikut, ummiyun di kalangan ahli kitab, terikut-ikut, adalah apa yang mereka bohongkan dengannya terhadap orang jahil mereka. Pembohongan mereka buat, yang mereka tulis, mereka kata ini dari Tuhan. Antara benda yang mereka buat tu adalah mereka bohong kepada orang-orang jahil, iaitu bahawa mereka, itu golongan Yahudi ni, tidak akan masuk neraka kecuali sejumlah kecil hari yang boleh dibilang, numbers of days saja. Ini adalah dari sejumlah angan-angan golongan tak terpelajar yang dusta. Dia tak terpelajar, yang alim tadi tulis, kemudian comfort orang. Ini jadi kes kenapa kita lihat mereka boleh berdosa sekian, tak boleh kisah. Sebab golongan terpelajar mereka ni telah tipu. Sebab kalau cakap haram, nanti orang tak datang. Saya ingat dia jadi kes banyak gereja-gereja dekat US dan sebagainya. Supporter ni sebahagian tu datang daripada kasino. Tapi tak apa kuat sangat kasino nak sokong, sebab in the end diorang akan cakap haram. So jadi toke-toke kasino larilah. Tahu antara tempat paling banyak diorang salurkan kasino-kasino Amerika Syarikat kepada, dulu ingat saya baba. Saya baba yang makan keluar emas dari mulut, mati dah. Tak ada pun jadi apa. Okey. Mati tak.
tak jadi kan mati dia. Duduknya pun mati kan, tak ada siapa kekal. Dia buka gereja, buka kuil, buka pusat sekian kan. Supporter dia baru tunjukkan Hard Rock Cafe punya orang terlibat. Dia antara yang support dia. Okay, kenapa duit tu banyak tapi dia tak salurkan kepada tempat-tempat Kristian? Sedangkan dia orang asalnya Kristian. Sebab kalau dalam Christianity, kalau orang tu Katolik lah, haram itu haram. Nama kali-kali kalau dia kata boleh cakap benda tu haram kan, nanti ustaz dia kata tak boleh. Kita kat Yayasan Taklim pun macam jadi kes baru ni. Bila kita start tulis sebarkan berkenaan masalah pakaian kan, so jaga kod pakaian. Tapi bukan kita paksa pun. Bukan lepas tu kita letak depan ni bodyguard macam Imran ke datang, akak pakai baju betul lah. Mana ada pun macam tu. Kita cuma tampal je. Tapi bila tampal-tampal pun ada orang terasa hati, terasa macam apa usah tak nak datang terus dah. Apa hal tak tahu. Bukannya kita ni kalau tak ada duit nak beli baju, saya bagi duit, datang jumpa saya. Payah sangat. Tak, pasal dia benda tadi kita kata benda yang kita tahu bahawa dalam majlis ilmu ni malaikat hadir. Once pakaian anda tak proper, you actually benda macam mana kalau Nabi larang para sahabat yang mulut dia berbau makan bawang. Dia kata jangan datang masjid kami. Kita tak adalah halaunya tu kan, kau datang. Siapa dah suka kau masuk. Tak, kau tak tahu je. Habis berkuat pun lepas tu Imran datang jumpa kak yang cakap macam ni. Imran punya kerja. Saya tak pernah buat lagi. Okey. Maksud dia habis kuat pun tegur. Tapi kali ni kita tak tegur, kita tampal je. Agak dia ada orang dia baca dia rasa offended. Kenapa nak paksa pakaian dan sebagainya? Seriously? Kan tak nak, ada kita letak ke? Sampai last kali bila dia tanya soalan kan. Jadi jumpa sekian, dia jumpa saya. Orang semua tak ada jawab. Saya jumpa saya. Dia kata, kak, kita halau akak ke? Tak ada kan? Tampal akan ikut ke tidak? Ada kan paksa? Tak kan? So kalau anda kata paling kurang, kalau dia kata nak pakai seluar dan sebagainya, masuk kelas tu bawa beli robe yang ringan, yang tu kan, cover yourself. Beli selimut besar. Tak ada selimut, kasih baju selimut. Payah sangat kan? Pasal benda tadi, pasal bila malaikat lari pada bau yang busuk, pada pakaian yang tak senonoh ataupun kurang proper, malaikat akan lari. Sebab Khadijah binti Khuwailid pernah buat benda ni depan pada Nabi SAW. Nak tengok Nabi punya teman yang datang memberitahu dia khabar-khabar ni syaitan ke bukan. Tahu Khadijah buat apa? Dia peluk je Nabi. Dia kata, ada tak kawan kau sekarang? Dia tak ada. Dia lepaskan, okey, datang balik. Atau kisah Aisyah radhiyallahu anha, bila mana Aisyah yang kisah doa untuk menziarahi kubur. Dalam di Bukhari Muslim, bila mana Nabi SAW pernah sekali Nabi restless, tak tidur betul-betul. Aisyah nampak perasan Nabi tak tidur. Lepas tu Aisyah takut Nabi pergi rumah bini lain. Kisah dia. Tapi sebenarnya bila in the end kisah tersebut, Nabi keluar dan Aisyah ikut dan nampak Nabi pergi berdoa dekat doa bukan dekat kubur. Doakan orang di kubur. Bukan minta pada orang kubur tadi. Doakan untuk mereka keampunan. Bahkan itu arahan Jibril Jibril kepada Nabi supaya doakan. Tapi Jibril tak masuk rumah. Nabi sebut ni kerana ketika itu pakaian Aisyah tak proper. Proper untuk suami, unproper untuk malaikat masuk. Kena faham ya? Unproper untuk suami proper. Tak salah pun. Macam benda kalau itu, bang tak boleh pakai tu, pakai tudung je. Awak pakai tudung je lepas saya kenapa? Nanti malaikat tak datang kata. Tak. Dalam rumah tak ada masalah. What is proper for your husband, pakai. Tapi bila problem sekarang ni, bila kita kata yang tadi kan, dalam konteks ini Nabi SAW dia munajat Allah Ta'ala setiap waktu. Jadi ketika Aisyah dah pakai yang tak proper untuk malaikat masuk, malaikat tunggu kat luar. So kalau macam tu keadaan ni, kita faham apa? Kalau pakai student pakai tak proper pun, kuranglah malaikat nak datang doa kan. Malaikat nak masuk je nak doa, astagfirullahaladzim. Faham tak? Jadi kita tak paksa pun. Cuma kat situ masalah sini timbul. Bila kita cakap benar, audience kita mungkin akan rasa tak mau. Ni bawah atas? Bawah Kalau bawah ke atas, tolong seorang pergi tengok cakap ni. Tak ada kelas ni. Okey. Apa salah pula ketuk-ketuk? Tak, kalau lelaki pakai kain ini tak ada masalah. Benda tu bukan masalah, tak ada masalah kat situ. Pakaian tak proper ni kita kata kena tahu bahawa batasan dia. Jangan bogel lah. Kan? Masalah kita kata tempat dengan waktu. Kena kita tak ada waktu dia, tapi dalam tempat selesa kita kan di rumah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW dalam Al-Quran Karim. Dan surah An-Nur kan berikan batasan berkenaan dengan tajuk aurat yang di mana seorang mukmin tu dia kena sekat anak dia yang tak cukup umur pun jangan masuk bilik.
sebelum solat fajar, lepas solat zuhur, lepas solat isyak. Nabi kata, sampaikan Al-Quran kata, salasu auratil lakum. Itu 3 aurat untuk kalian. Maksud dia boleh pakai macam tu, tak salah. Tapi anak dia nak masuk dalam bilik berkenaan, kena minta izin. Takut dia tertongging ponggong kan, anak nak masuk, astaghfirullahalazim, ponggong bapak aku kan. Faham tak? Jadi pasal timing yang kita kata kita pakai tak proper sangat. You can do it in your bedroom dan sebagainya. Boleh pakailah, tak ada masalah. Tapi dalam apa kita kata atas depan anak, tak boleh lah, tak sepatutnya berlaku. Pasal kita ada tempat proper tak proper, bahkan kepada manusia macam tu juga. Jadi macam-macam kelas-kelas agama memang kita tahu bahawa ia adalah dihadiri oleh malaikat. Cuma kat sini timbul tajuk. Bila kita start buat macam tu, ada yang mengajuk, tak nak datang. Okey. Tapi kalau dia kata kita kata benda tu halal dan bagus, dia orang datang. So kita expecting tabung akan penuh. Kalau cakap macam ni, dia orang tak datang, tabung tak penuh. Macam tu. Nah, ini maksud dia macam saya sebut tadi. Orang-orang Kristian ni bila dia sampai pada satu peringkat dia kata okey kan, dia expecting benda tersebut untuk masuk. Bahkan diharapkan kalau dia kata macam toki kasino tu nak minta ampun dengan Tuhan pun dia suruh bayar. So dia actually selalu funding macam tu. Tapi bila asyik cakap haram Orang tak datang. tak datang lah. Ini haram. Orang tak datang macam sikit haram. Mana yang halalnya? Okey, orang akan marah. Kat sini tiba tajuk. Yang mana saya tengok satu rencana National Geographic, The Secret Suami. Bukan suami SUAMI. Suami SWAMI. Atau nak best sekali bunyi Y, suami kan. Okey. Dia bincang berkenaan dengan kes ni lah. Kes Sai Baba tu. Yang kita Sai Baba tersebut dia tunjukkan macam mana memang Sai Baba duit dia banyak. Tapi funding ni sebenarnya bukan datang daripada emas keluar mulut dia. Bahkan ada seseorang antara terlibatlah Hard Rock Cafe punya owner. Hard Rock Cafe punya owner datang funding. Cakap dengan orang. Biasa saya cakap ni, kalau orang ni tak berani, tak tahulah. Dia cakap, kata nak ada kelas ni. Pergi cakap dengan orang. Cakap dengan orang, stop. Okey, ni hari Sabtu mana ada pertukangan. Tahu kan? Tak boleh tau. Hari Minggu tak boleh. Dalam kawasan tak boleh. Dia kena hari kerja je. Okey. Dan hari kerja pun kawasan tengok kat timing juga. Start kan. Kau nak pakai petang lepas waktu tentu tak boleh. Perumahan ataupun tidak tak boleh. Memang ketuk-ketuk kerja lain. Ketuk-ketuk tak boleh. Okey. Jadi maksud dia bila dia buat itu memang toke tu datang. Bagi duit dan bila banyak sangat duit. Sampai kan Sai Baba ni orang India separuh tu anggap dia Tuhan. Dia kata dia boleh bagi kami benda yang kerajaan tak boleh bagi kami. Kawasan tak sampai air pipe, dia hantar air pipe sampai di situ. So actually funding yang besar. Sampai kan ada telaga kawasan pipe air tu, dia kata pipe air Sai Baba. Orang datang beratur ambil air, lepas tu sekolah percuma dan sebagainya. So jadi kumpulan yang kita panggil apa? Yang ada duit banyak, tak tahu nak buat apa. Rasa-rasa nak akan dapat sikit retribution kan, nak ni balik dengan Tuhan. Aku buat dosa, ya Allah, wahai Tuhan, aku buat dosa, tapi aku juga buat benda baik. Yang sebenarnya dalam Islam tak boleh macam tu. Macam kata, ya Allah, aku buat dosa dan terkekal dengan dosa. Kemudian harapkan yang benda yang tak senonoh kita tadi akan dihapuskan. Memang ada benda-benda boleh dihapuskan. Ada benda yang akan dihapuskan macam kita kata-kata silap kita, tapi kita tak boleh musir. Antara sifat seorang mukmin ni adalah tidak bertegas berdegil di atas apa yang kita buat. Kita salah, kita tinggalkan. Bukan kita terus buat dan kita top up dengan benda-benda yang lain. Tahu? Top up. Kan tetap macam kita sombong. Ada orang kata, macam mana sombong kena ustaz? Mungkin orang tu sombong tapi banyak bersedekah. Kan? Bila Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Takkan masuk syurga orang dalam hati dia ada sebesar zarah, sebesar debu kibr, sombong. Lepas tu ada orang tanya saya, dia kata ustaz, tapi kalau dia sombong dan banyak bersedekah, atau dia sombong tapi dia banyak puasa sunat, tak boleh balance ke dia kata yang tu. Tak, ini bukan macam tu cara dia. Dia selalu sombong ni. Ini ego yang kita tak kena buang. Pasal kesalahan pertama yang dibuat oleh iblis dalam syurga adalah sombong. Dan kau taklah haramkan syurga termasuk oleh orang sombong. So tak boleh masuk. Dengan sebab itu bila kita kata dalam konsep ni ada dosa-dosa tertentu yang kita tak boleh dihapuskan dengan mudah-mudah macam tu. Bahkan tak ada benda kita boleh buat sambil buat dosa, sambil kita
buat pahala dan kita rasa pahala kita boleh hapuskan dosa. Dia yang dimaksudkan dengan innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan itu menghilangkan keburukan adalah dengan kita bersalah, alah aku berdosa, dan counter balik dengan buat baik. Bukan buat jahat, buat baik, hoping that baik dan jahat tadi campur-campur, dia kan kontra balance, mungkin ada lebih baik banyak lagi. Jangan buat macam tu, gila ke kan. Pasal macam tu saya tengok macam yang Tokyo Casino, Haruk Cafe sebagainya kan, disco dan bar ni, diorang akan salurkan. So gereja ni kadang-kadang akan kata bagus bagi duit sekian-sekian, dia nak funding. Dan banyak gereja-gereja macam di Eropah, di US sebagainya berhenti, tak boleh nak diteruskan sebab tak ada funding. Balik pertama diorang sesat dah. Kedua, bila diorang start cakap haram kan, perasan tak, kebaikan gereja tak cakap haram. Orang tu datang sekian tak apa, bayar je, nanti Tuhan ampunkan. Faham tak? Jadi benda ni menyebabkan pasal nak kena kata macam ni supaya dapat income. Ini yang dimaksudkan dengan apa? Golongan terpelajar je tu, dia tahu benda tu haram. Tapi kalau dia cakap haram, orang tak datang. So, macam mana cara? Cakap apa? Cakap halal. Ini saya ingat ada seorang apa dekat televisyen TV Hijrah tu. Perempuan apa dah nama dia? Tapi pasal isteri saya tengah buat kerja, saya dengar dia cakap. Bukan saya tengok juga dia cakap apa, tapi tawaklah dia kata apa? Dia kata bila ada orang tanya, dia kata couple, boyfriend and girlfriend, is it halal or haram? I'm wearing hijab dan sebagainya, I'm doing that, I don't sekian, tapi saya keluar couple. How is it? Yang ustazah dia katakan, ketika tu aku nak cakap, dia English kan, dia American. Dia kata, nak cakap haram kan? Nak cakap haram, kena cakap haram lah. Pasal halal tu adalah hubungan dengan suami isteri. Bukannya halal untuk menghalalkan awal kan. Bahkan idea bahawa kena berkenal dahulu, kenal jiwa masing-masing, lepas tu baru kekal. Tak jadi apa benda pun. Bersepah yang kenal, bukan sekat kenal jiwa hati budi, kenal body terus pun. Kan lepas kahwin tu cerai selamba je. Kan cukup 5 bulan, dia tak baru sampai lama. Ada 3 bulan pun ada, setengah tahun pun ada, lepas dapat anak 1 pun ada, lepas dapat anak 2 pun ada, tak kekal pun. Yang pakcik-pakcik yang kahwin tak tanpa kenal tak kenal apa pun, tahu nama je. Akad nikah pun tak tengok lagi. Zaman dulu kan, elok je kekal. Yang kenal hati budi, mestilah mengenal hati budi masing-masing. The idea is nice, sedap, tapi realiti dia bohong. Nak faham realiti tadi, tapi still nak kata boleh juga. Sampai kan saya macam tu, saya ingat ada seorang budak tu, dia masuk pencetus ummah. Dia sering datang kelas tu. Lepas jadi pencetus ummah tak datang kelas dah. Ketika nak masuk pencetus ummah, dia tanya dengan saya, boleh tak ustaz? Saya kata, masuklah. Orang tak senonoh masuk. Daripada orang tak senonoh masuk, kau masuk lagi baik kot, saya kata. Tapi saya ingat ketika dia datang kelas, dia cerita dah, dia kata ketua usrah dia dekat universiti, ustaz-ustaz dekat universiti kata, couple tak apa, dia ajar tak apa, dia kata. Jadi bercinta itu tak apa. La ilaha syarikalah kan. Pasal dia tak nak budak tu lari. Kalau cakap haram, budak lari. Dia kata jangan dikata haram. Mana boleh macam tu? Dia idea untuk kita dapat attention orang, atau untuk kita dapatkan habuan keuangan, macam kes gereja tadi kan. Tak boleh. Dan saya boleh nampak macam Tokyo Haruk Cafe dia salur duit pada saya baba dengan banyak. Saya nampak dia mesti dia kata tak salah. Kalau dia kata you are doing sin kan, God will punish you, takkanlah orang tu macam, tak apalah saya bagi RM5 lagi. Takkan dia bagi duit lagi. Mesti dia lari. Pasal orang yang buat dosa ni, dia nakkan supaya orang kata tak apa, buat dosa dan engkau akan selamat. Jadi dengan sebab itu kita kata apa yang dibohongkan oleh golongan terpelajar kepada orang yang jahil pada kalangan Yahudi ni adalah tak masuk neraka kecuali beberapa hari je. So jadi dengan bila cakap macam tu, orang ramai pun akan attachment dengan orang lain kuat. Ustaz tu kata, ketika terabai lah, rabai tu kata okey je, boleh masuk syurga lagi, hari je. So start tu, from that point, dia akan sokong, bantu, tolong dan sebagainya. Kalau mungkin daripada harta kan, dia dengar kata boleh, kan seronok. Saya ingat lepas dia orang kata, yang cerita apa, ni dia buat lawak zaman kitab kuning, kitab hijau tau. Dan dulu dia buat lawak dia kononnya dulu ada orang tangkap ikan besar. Tapi kisah benar ke tidak, wallahu alam. Pasal kisah setahu saya kisah rekaan. Cuma nak tunjukkan kepada orang berpengetahuan yang menjual agama
atau menukar hukum agama, atau cari jalan keluarkan hukum yang menguntungkan diri dia. Cerita dia, datang orang pertama orang ni bawa ikan besar. Tok guru, boleh tak saya makan ikan ni? Kejap. Oh, ikut kitab kuning tak boleh. Sebab ikan ni telah makan besar sangat, mungkin makan orang. Kalau macam ikan tapah makan beruk tau. Ikan tapah, ikan toman dekat besar macam dekat depan tasik cini tu kan. Dia kata biasa je. Beruk jatuh dah makan. Besar ikan tu. Tahu tak orang Pahang cerita, ada bawa ikan tapah besar bas pun ada. Besar bas. You know bas? Kata orang Pahang yang tinggal dekat tasik sini. Serius orang kata yang tu. Pasal memang kes yang kata dah beruk jatuh dan kena makan tu, ya betul. Okey, kalau balik pada kitab kuning tadi, tak boleh, haram kerana dia makan beruk. Orang ke beruk kan. Anyway, pasal memang ni ada idea tak pasal waktu kita bincangkan berkenaan masalah makanan halal, makanan haram kan. Saya sebut berkenaan ikan kan. Betul orang kata, tapi ustaz kalau ikan menerkam kan. Harimau menerkam, anjing menerkam, serigala menerkam haram. Pasal dia kata zinab yang taring di kalangan binatang-binatang buas haram. Kucing pun haram. Okey, tiba-tiba datang kawan ni dia kata, habis tu ikan macam mana? Ikan kan menerkam, ikan jos ke, ikan sekian ke, ikan toman ke, kan dia kan gitu kan, membaham dengan taringnya, dengan giginya. Dan makan memang ikan dia kan macam ikan makan ikan kan biasa. Kalau lembu makan lembu, kita nak makan lembu tu tau. Lembu tu kejar lembu lain. Aku gigit kau. Tak boleh makan tau. Kalau ni kita lembu kita boleh lembu kita garang gila. Garang sungguh, dan sampai dia kejar lembu lain dia makan. Dia kokok-kokok tengkuk. Kan. Kalau dia tanduk tak apa. Dia tanduk tak ada masalah. Kalau dia tanduk benda lain, binatang lain mati, tak ada masalah. Dia kita boleh makan lagi. Kalau dia start gigit je, dia tekam dia makan kan. Tak boleh makan. Serius tak boleh makan. Kalau kita apply dengan kisah yang sama kepada ikan, kan jadi kisah macam tu. Sedangkan ikan tak ada masalah pun, dia bangkai. Dia tak dikirakan masalah penyembelihan, bahkan dikecualikan dari tajuk tersebut. Bukan semua ikan tu adalah halal, kecuali dia memudaratkan kita dari segi masalah kesihatan. Tidak makanlah, lantaklah makan apa benda pun. Okey, anyway, patah balik. Jadi Tok Guru ni kata, ikut kitab kuning tak boleh. Tiba-tiba orang tu kata, oh ya ke tak boleh? Ingatkan tadi kalau boleh makan nak bagi separuh Tok Guru. Kejap. Kalau kita hijau pula. Ikut kita hijau boleh makan. Dia berkerak dulu, alhamdulillah kenyang. Faham tak? Ini konsep dia. Maka sebagian para ulama, ustaz ke sebagainya, keluar fatwa ni sebab nak menggembirakan orang. Kita dalam Islam memang tak ada fatwa menggembirakan orang. Haram apa yang telah haramkan, halal apa yang telah halalkan. Bukannya kita nakkan orang tu punya support kan. Contoh macam bila saya kata, ni ada sekali kes. Bila saya kata statement saya kata untuk wanita muzik tu adalah harus, tak ada masalah. Pasal Nabi SAW, kisah Aisyah radhiyallahu anha, budak umpan tu nyanyi, kemudian depan Aisyah radhiyallahu anha kan, Nabi pun tak tahu, ambil kain tutup kepala. Aisyah yang duduk sonok dengar. Yang dengar Aisyah, bukannya Nabi. Lepas tu kemudian Abu Bakar masuk, Abu Bakar marah. Lepas tu Nabi sekat Abu Bakar biar ni. Tapi walaupun dua orang berhenti, kerana atas penghormatan pada bapa, dia berhenti. Anyway, kisah dia Abu Bakar marah. Sebab ni ada tegur saya. Dia kata kerana saya cakap macam ni, ada seorang akak tu kata macam ni. Saya bukan dapat faedah akak tu pun. Bukan saya sokong cakap supaya akak ni happy. Dia boleh mana dia poco-poco pakai background muzik. Bukan saya ada faedah pun dengan akak tu buat apa. Dia tanya saya kata itu jawapan dia. Lepas tu dia kata, jadi alat muzik ke sekian? Kan benda tu tak boleh. Perempuan cuma dibenarkan untuk budak-budak kecil je punya suara. Dan juga dibenarkan untuk wanita. Saya kata ketika Abu Bakar marah tu, Abu Bakar marah mana satu? Suara ke alat muzik? Jadi Abu Bakar kata, amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Adakah suara syaitan dalam rumah Rasulullah? Mana satu disebut? Alat muzik tu ke budak perempuan? Alat muzik. Tapi anyway, bila dah Nabi iya kan, untuk wanita ya. Pasal bahkan Ibn Rajab Al-Hambali kata, ini perbuatan wanita. Bermain alat muzik ni wanita punya kerja, bukan jantan. Orang jantan tak buat kerja ni. Tak ada macam kan macam tu. Bukanlah. Kan orang lelaki ni kepahlawanan. Boleh berkaitan jihad. Bukannya berkaitan tajuk macam lengguk badan kau tu nyigir mata. Aku sayang kau kan. Bukan. Tak ada kerja macam tu kan. Benda lah jantan macam tu. Kan. Aib tu, aib.
Orang Jepun dia tak ni. Kalau jantan nangis kan. Faham tak? Jadi konsep dia berbeza. Jadi saya kata, bukan apa faedah dengan akak tu. Bukan saya kata akak ni pegang fatwa saya, nanti dia akan suka saya, dan dia akan bagi duit pada saya. Bukan pun, tak kena kenal pun. Tak tahu mana kena dia ambil lagi lah. Suara pakai pudah lagi saya tak kenal. Soalan dia mana dia tahu siapa. Jumpa tepi jalan tak kenal. Anyway, kita fatwa tadi bukan untuk menggembirakan orang. Kalau halal kita kata halal, haram kata haram. Bukan untuk redakan orang pada diri kita. Ever. So perbuatan macam diorang ni, dia kata takkan masuk neraka kecuali sejumlah hari saja. Dan ini sejumlah angan-angan golongan tak terpelajar yang dusta. Orang yang tak terpelajar, maka dia pun follow. Macam tadilah macam kes orang toke bar, toke kedai judi dan sebagainya. Dia orang akan try retribution balik, nak ni balik, counter balik apa mereka buat benda haram, bayar balik macam bayar zakat lah. Ini benda berlaku juga kepada pusat-pusat pengajian Islam dan sebagainya. Bila banyak sangat orang lepas belajar berkaitan fake muamalat dan sebagainya, tahu duit harta dia ada yang syubhah, dia sibuk nak bagi harta syubhah tu pada pusat-pusat pengajian tadi. Yang dia boleh makan tak nak bagi. Yang dia was-was nak makan takut masuk neraka. Takut makan masuk neraka ni. Kullu lahmin nabata min haram. Setiap daging yang tumbuh daripada benda haram, fannaru aula bihi. Neraka lah yang paling layak untuknya. Kerana tu dia tak nak makan. Orang Melayu kita, orang Islam kita ni makan jangan. Kan? Makan haram tak ni, tengok haram tak apa. Tak jadi daging jadi minda sebenarnya. Kan? Jadi bila dia letakkan pengertian itu, maksudnya bab makan dia tak nak. Dia tak nak makan. Tapi dia nak bagi orang lain makan. Saya ada duit sekian banyak ni, tak tahu nak letak mana. Duit syubhah. Saya kata duit halal tak ada ke nak bagi? Halal tu ada tapi nak beli beg tangan, nak beli sikit. Ada yang halal, tapi yang halal tadi dia nak makan. Yang dia rasa dia tak boleh makan tu yang dia sibuk nak bagi. Kenapa macam tu perangai kan? Kita nakkan kepada Allah Taala kebaikan, kelebihan dan juga pemuliaan. Tapi kita bagi atau persembah kepada Allah Taala dalam pengorbanan harta kita, benda yang kita tak nak dah atau tak boleh kita nak ambil. So kita kata rumah kita ada pokok mangga kan. Mangga kita kan, yang bawah-bawah kita kutip dah. Lepas tu siapa nak sedekah kat orang, kalau adik rajin panjat dah yang atas tu bucak tu. Yang bawah ni tak boleh, yang bawah ni saya nak makan. Kalau adik nak, akak suka sedekah. Ni sedekah akak ni, adik panjat yang atas, pucuk ujung tu. Kan? Yang budak tu panjat jatuh mati. Serius dia nak suruh macam tu. Yang bawah sedap, yang mudah dia makan. Yang mudah tu dia tak bagi orang ni. Yang sedap mana tadi? Yang pucuk ujung tu. Akak tak kedekut. Akak nak sedekah, tapi adik ambil atas tu. Kenapa? Kan kita nak kepada Allah Ta'ala benda yang baik, tapi kita kedekut gila. Masih kedekut lagi sebenarnya. Siapa yang cuba untuk menyalurkan harta-harta yang syubhah tadi kepada tempat-tempat kebaikan, dia sebenarnya kedekut. Dia pasal dia cari jalan untuk tak nak makan benda tersebut. Yang halal dimakan, yang syubhah sebab salah tu, yang itu dia korbankan. Sebab apa tak boleh makan? Kalau campur dulu itu masalah, tak boleh juga. Normally dia tak buat macam tu. Pasal apa tahu? Rugi. Pasal duit halal dia nak makan sendiri. Duit yang syubhah tadi yang dia akan salurkan. Kenapa buat macam tu? Itu ada pencanggahan para ulama. Para ulama kata kalau syubhah tu ada dua jenis. Syubhah yang dipercanggahkan, syubhah tak dipercanggahkan. Yang tak dipercanggahkan contoh macam hasil arak, judi, zina dan sebagainya, yang confirm dia adalah haram. Betul ya, ada yang syubhah ni perniagaan yang tak sama-sama. Contoh macam kita berniaga modal pada orang sebut, dia laburkan kepada tempat yang sama syubhah. Gini syubhah tau. Yang itu dah ada dua jenis. Yang pertama tadi tak boleh makan langsung. Yang kedua ni ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Okay. Anyway, para ulama pecah pada tiga pendapat. Pendapat pertama kata bakar. Bakar tak boleh makan. Apa awak tak boleh makan? Awak tak boleh bagi orang makan. Okey. Kedua kata boleh bagi orang miskin. Dia haram untuk awak, halal untuk orang lain. Ni Syekh Qardawi bagi fatwa macam ni. Tapi ada juga yang keluar fatwa boleh ambil harta tadi tapi beli senjata tembak Yahudi. Bagi pada pembelian senjata untuk menyerang musuh. Yang keempat ni lah guna untuk benda-benda yang lain lah, benda awam. Nampak jalan raya kita rosak, jalan raya betul kan? Duit banyak ni, banyak dan gila. Lepas tu nak letak mana? Dan gunakan, kadang-kadang kita orang-orang yang ada duit ni kan, kawasan rumah dia nak masuk jalan dopak macam tu, lari macam lubang peluru kan. Dia rumah dia besar gila ujung tu, jalan nak masuk rumah dia sekian. Bagilah jalan tu. Kalau duit banyak sangat, betulkanlah jalan tu. Salurkan duit tu ke situ untuk betulkan jalan raya supaya jadi hak awam, bukan hak peribadi.
Yang keempat lah, yang beli senjata tu sebenarnya memang ada. Itu pendapat betul, pendapat para ulama. Jadi macam 4. Either A, B, C. Yang A bakar ke ekstrim, bakar terus, tak payah pakai, hanyut ke laut ke sebagainya. Okay. Yang kedua kata tak boleh bagi. Alasan dia, awak haram makan yang halal untuk orang lain. Ni pendapat yang kedua yang Al-Qaradawi pegang ini. Yang ketiga kata tak. Dia kata bagi senjata, beli senjata, bersuruh tembak Yahudi untuk lawan musuh Allah Taala. Yang keempat kata tak, gunakan untuk benda-benda awam, tadas awam ke, kan, gunakan untuk benda-benda awam yang digunakan seharian oleh semua orang. Tak apa, yang tu tak apa. Yang tempat ibadat jangan, sekolah jangan, sebagainya, jangan tempat ni, tempat awam yang maksud dia tak ada, insignificant. Faham tak? Faham? Tapi tak, kat situ orang tak nak lah apa, tak dapat nama, kan? Kau dapat nama, semua orang buat. Ni sebut ni Datuk sekian, Datuk sekian, Tan Sri sekian, orang nak lah. Okey. Baik. Di mana dia kata? Di mana? Yang maksud mereka datang ke angan-angan tadi. Di mana mereka mendakwa bahawa mereka tidak akan masuk neraka di hari akhirat melainkan sebilangan hari, dan digambarkan dengan sebilangan memberi maksud sedikit. Kata ayyaman ma'dudah. Ma'dud maksud dia yang dibilang. Adda ya'uddu. Adda to count. Mana ya'uddu sedang mengira atau iddah atau uddah. Apa iddatan bilangan jumlah. Apa fa adin. Orang bilang tu adin. Lepas tu orang yang kena bilang ma'dud. Ma'dud bilangan. Okey. So jadi bila sebut apa yang boleh dibilang tadi, maksud dia gambaran dia adalah benda tu sedikit. Few days je. Maksud dia kalau 10 hari je, tak banyak dia kata. Kerana yang sedikit akan dibilang berlawanan dengan yang banyak. Yang banyak tak akan dibilang. Banyak. Okey. Mereka berkata, kami akan masuk neraka 40 hari. 40 hari mengikut bilangan hari-hari penyembahan patung anak lembu. Sebenarnya dikatakan mereka kata kerana buat patung lembu tu dia kata 40 hari. Tapi sebenarnya ada riwayat yang datang kan dia orang mula menyembah selepas Musa lewat. Ada juga yang kata tak, elok Musa pergi je, terus satu lagi yang panggil apa, Musa Samiri yang ikut sekali, dia lah yang buat benda berkenaan, dia ajak kaum duduk situ dan juga mula start buat. Harun tak sekat sebab bimbang untuk perpecahan berlaku di kalangan Bani Israel. Lalu bila Musa balik lepas 40 hari, dan Musa lewat 10 hari. Dia janjikan 30, dia lewat 10. Itu yang ada kata dan tempoh 10 hari. Tapi ada kata start Musa pergi je, dia dah buat benda tu dan dia kata inilah Tuhan Musa. Inilah Tuhan yang Musa sembah. Orang duduk lepak depan patung tu. Tahu dah Musa tak pernah ajar macam tu. Tapi Samiri cerita buat juga. Macam Melayu kita tahu dah Nabi tak ajar, tapi buat juga. Dan Nabi tak ajar nak zikir menari, nak nari juga. Kenapa tak tahu? Kan happy macam dia bawakan dalil. Itu yang saya pelik. Dalil tu datang dia bawa, perbuatan tu tak ada sahabat seorang pun faham macam tu. Maka para ulama semua sepakat tak ada siapa faham macam tu. Dia bagi ayat Quran. Surah Al-Imran 109, orang-orang yang berzikir berdiri, duduk dan baring. Ayat itu datang, tapi para sahabat tak ada macam geleng-geleng gitu. Kau faham macam mana? Ayat itu datang, tapi para sahabat bila berzikir senyap. Macam atas kepala mereka ada burung. Pasal senyap sangat. Tak ada goyang-goyang badan dan sebagainya. Pasal Yahudi buat. Orang Kristian buat. Kita Muslim kenapa buat? Tak tahu. Tapi nak mengiyakan juga. Mengiyakan juga perbuatan tersebut. Dan nak katakan juga bahawa ia tak apa dan tak mengapa dan sebagainya. Makanya sekarang ni kita tengok beria semua sibuk nak pertahankan. Bila tarikat Naqsyabandi Muhibbin ataupun Naqsyabandi Haqqani tu disyiarkan sesat. Sebenarnya lama dah keluar benda tu. Dia punya tentang perkara tersebut dah lama dah keluar, tapi oleh kerana tak tahu kenapa, pasal banyak orang terkait tau dengan dia ni. Yang Yahanana terlibat dengan dia, yang sekian semua terlibat. Tak ada siapa yang tak terlibat. Ali Jufri di Mesir pun terlibat dengan dia. Semua try so hard untuk pertahankan dia. Sedangkan dia ni penasihat agama Islam Amerika Syarikat. Dan dia satu perbuatan dia buat dia minta. Saya hilang satu ada satu tu Tuan Haji kata, yang satu lagi tu lagi jelas. Yang ini
dia buat ketika mana dia keluarkan komen dia minta supaya kerajaan Amerika Syarikat menyerang ataupun Afghanistan. Welcome back. I'm Edie Hill. Now the story of a moderate Muslim who tried to warn Americans about bin Laden and ended up ignored by the U.S. government and attacked by Islamic radicals. من نوره قبل أن يخلق آدم من الطيب اللازب وعرى فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء. In a former Episcopal church in Flint, Michigan that no longer had the congregation to support it, the followers of Sheikh Kabani gathered for Friday morning prayers. It is not merely prayers, it is singing, chanting and dancing. Okey. Fox News kata, ia bukanlah solat, tapi ia hanyalah tarian, gendang, chanting. Bukan amalan Islam pun. Tak boleh dibuat sama orang The Kabani Sufi brand of moderate Islam embraces all activities condemned by the Wahhabis and their fundamentalist form of Islam. In America, no one knew what is Wahhabis at that time. And I began to see this Wahhabi influence in the mosques and how they are very influential and how they are poisoning the mind of youngsters. They want to hijack the voice of the Muslim. انت مسلمة؟ بسملة انت تعرفي اليهود؟ بتحبيهم؟ لا ما بتحبيهمش ليه؟ عشان هم ايه؟ Programming on Arab television can condemn Jews as easily as it exalts suicide bombers. وهو يستشهد يصل إلى قمة السعادة آخر حدود النشوة. When I saw this stuff coming from these teachings of the Wahhabi sect, and Bin Laden was being doctrined with it, and he is teaching it wherever they go with his group. So in 1999 I stood up and I spoke. Oh, that was the biggest storm. Almost 3 years before 9/11, Kabani was at this State Department conference in Washington, where he was warning about Osama bin Laden and suicide bombers. There are 5,000 chemical suicide being trained by Bin Laden in Afghanistan. That they are ready to move to any part of the world in order to explode themselves. And they are very, very sophisticated. For this warning, Kabani was accused of being an alarmist and was ignored by the State Department. Okay. Bila disebut kan, dia kata apa? Dia orang ada 5,000 chemical bombs dan sebagainya. Seriously, serangan dibuat oleh Amerika Syarikat ke negara-negara yang ada macam Iraq dengan chemical, yang Iraq Afghanistan kononnya apa? Kerana mereka ni advance. Serius dalam gua macam tu dengan tak ada benda internet boleh. Faham tak? Kan ridicule kan benda macam ni. Tapi tengok siapa yang menyorakan? Dia. Mana tahun 99 dia bercakap dekat dia. Dan orang kalau US bila orang kata walan tarda ankal yahud walan nasara. Takkan redha kepada kalian Yahudi, tak juga Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum. Agak-agak dia milah mana ni? Takkan milah Islam yang akan menyebabkan Amerika sayang. Milah Islam yang sebenar. Tidak. Bahkan dijadikan dia sebagai apa? Sebagai penasihat agama Islam Amerika Syarikat. Bayangkan macam ni. Mana tahun 9 dia minta supaya sekian-sekian. Diorang ada buat. Seriously. Menuduh umat Islam ada benda-benda berkenaan. Siapa dia? Bahkan kita tahu bahawa benda macam tu macam pertuduhan tentang negara-negara Islam macam Iraq, dia kata ada senjata chemical. Apa jadi lepas tu? Tak ada pun, hancur. Afghanistan, apa ni ada? Tak ada pun. Tapi tengok ayat dia. Mana dia suruh ni kelakar anak-anak murid orang kumpulan ni, suruh kita sangka baik dengan dia. Sangka baik dengan orang macam ni. Orang yang menyebabkan Afghanistan mati ramai umat Islam kena bom dengan sebab dia. Mana dia punya kata-kata tadi pasal perkara kelakar kan? Berlaku di Amerika Syarikat. Twin Tower jatuh. Semua tahu bahawa Lehman Brothers ketika tu, syarikat kewangan antara yang terbesar di Amerika Syarikat, telah larikan pekerja dia 4,000 orang. Tak datang kerja hari tu. Saya peribadi sebenarnya ketika mana hari ni jadi, besok pagi tu di Yaman
kami punya apa presiden universiti, dia Syekh Abdul Majid Zindani, dia sebut, dia kata sebenarnya apa yang berlaku tu adalah daripada perancangan Yahudi. Dan dia sebut tentang ada syarikat yang tak datang pekerja 4,000 orang. Okay, saya peribadi ketika tu, Syekh aku ni semua tak suka Yahudi. Seriously, pasal tajuk tentang apa? Apakah nama syarikat yang pekerja dia tak datang tadi? Tak keluar melainkan setelah tahun benda tu 11 kan? 2011 bila Lehman Brothers tu jatuh, collapse kan? Dalam Wikipedia start ceritakan bukan apa jadi pada mereka dan sebagainya. Bila bail out berlaku kan, syarikat bayar dan sebagainya tadi. Ketika tu cerita tentang masalah 4,000 orang pekerja yang tak datang hari tu adalah syarikat ni. Mana selepas 10 tahun lebih kurang baru kita tahu siapa nama syarikat berkenaan. Tapi bila kita kata benda ni, tahu. Semua orang tahu benda ni. Pasal macam mana 4,000 pekerja, dan dia within 48 hours di Manhattan punya pulau tu dia dah ada dah operational, punya pejabat yang operational dengan sepenuhnya. So siapa yang tahu? Kalau Muslim tahu, Muslim lah yang tak datang. Yang bila tak, yang Yahudi tak tahu, yang tahu ni, kenapa yang lain tak tahu? Faham tak? So konsep dia jelas sangat. Jadi kalau dia kata macam tu, kata-kata dia, ni sekarang lelaki ni siapa? Siapa lelaki ni? Kalau kata ini kerja dia memburukkan umat Islam di hadapan mata dunia, siapa dia sebenarnya? Kita nak kena suruh sangka baik dengan dia. Kenapa? Oh, umat Islam kena sangka baik pada Syekh Ghabani ni pasal dia ada sekian. Siapa dia? Kan dia memburukkan umat Islam depan state Amerika Syarikat tu, minta supaya benda tersebut diambil tindakan. Ada 5,000 suicide chemical bombers ready to blow up their stuff. Seriously? Okay, dia duduk dekat, tak boleh masuk kawasan Afghanistan, duduk lepak situ je. Dia boleh tahu. Di belah mana dia tahu? Kawali, bohong, penipu. Kan? Dia ni tali barut dan juga adalah orang yang merosakkan Islam di dalam. Lama dah. Dia isytiharkan dia sesat. Lepas tu sekarang dia orang sibuk nak pertahankan. Semua, boleh kata semua tarekat sibuk pertahankan dia. Siapa dia? Kan? Ada apa ni dia buat? Apa dia jasa dia untuk umat Islam? Tak ada benda pun. Lepas tu orang kata, dia ni telah mengislamkan ramai orang. Semua orang sebut macam tu. Tapi nak tengok dalam tajuk tentang orang tu dikatakan buat baik untuk Islam. Dalam hadis Nabi dalam Sahih Muslim, hadis nombor 111 dalam Kitabul Iman, berlaku bila seorang lelaki dalam satu peperangan, para sahabat dia sebut nama, kan baru peperangan orang tu mati. Para sahabat kata fulan syahid. Nabi diam. Diorang kata fulan syahid, orang ni syahid, orang syahid. Tiba-tiba diorang sebut satu nama, kemudian diorang kata syahid. Nabi kata tak, dia dalam neraka. So para sahabat pelik, sebab lelaki ni ketika dalam peperangan tadi, dia orang paling depan, paling ke depan, ke kanan ke kiri, musuh habis banyak dia bunuh. Jadi bila perbuatan dia dalam peperangan tadi, dia banyak jasa. Kalau kita jasa kan Islam, tentera Islam akan bergerak belakang dia. Lepas tu bila Nabi kata dia dalam neraka, orang pelik. Dan para sahabat macam senyap. Tapi Rasulullah kata dia dalam neraka. Aku nampak dia dalam neraka. Lepas tu salah seorang sahabat angkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, aku saksi engkau. Dia kata, apa dia? Dia kata, ya Rasulullah, aku tadi dengan lelaki ni, aku ikut dia sepanjang peperangan. Dia ke depan, aku ke depan. Dia ke kanan, aku ke kanan. Dia kiri, mana dia tempat lagi aku follow. Sehingga satu peringkat dia cedera banyak sangat, teruk sangat cedera, sakit. Dia tak tahan. Dia letak pedang dia ke bawah. Dia letakkan hujung pedang dekat dada dia. Dia lepaskan pedang di atas padang tadi. Dan dia mati macam tu. Nabi ketika itu, Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Nabi kata, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Rasulullah. Nabi kata, aku bersaksi tiada Tuhan bukan Allah, dan aku bersaksi bahawa aku adalah utusan Allah Ta'ala. Lepas tu Nabi panggil Bilal, wahai Bilal, pergi seru pada orang ramai. Bilal pun berseru. Yang Nabi suruh diseru adalah, ala la yadkhulul jannata illa nafsum mu'minah. Ketahuilah, takkan masuk syurga kecuali jiwa yang mukmin saja. Wa innallaha, dan Allah Ta'ala la yansuru hadzal din bi rajulin fajir. Dan Allah Ta'ala akan bantu agama ini, tolong agama ini dengan lelaki yang jahat. Somebody like that, ahli neraka, tapi apa? Perbuatan dalam peperangan tadi membantu agama. So we did that point. Maksudnya pasal para sahabat impress dengan apa realiti luaran, tapi dalaman dia para sahabat tak tahu. Bahkan dia ada ahli neraka, para sahabat tak nampak. Tapi realiti luar macam tadi lah tadi, tolong mengislamkan sekian, tak ada hal, tak pelik.
Don't ever brag tentang tajuk ni wali telah mengislamkan sekian. Pasal dalam hadis Nabi kata apa? Allah akan bantu agama ini dengan orang yang jahat. So apa kita faham? Maksud dia kita yang impress dengan benda-benda tertentu yang luaran cerita orang tentang seorang tu. Kalau dia buat benda bertentangan ajaran Nabi, dia memang dia salah. Biarpun macam-macam benda cerita orang kata dia baik. Tak ada benda yang lebih teruk berbanding dengan seorang tu menentang Rasulullah SAW. Orang tu boleh buat perangai jahat, akhlak tak elok, cakap kasar dan sebagainya, tidak seteruk mana dia bertentangan dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Jelas? Jadi dia bila dia orang kata sebagian hari kan, jadi memang orang-orang Yahudi yang tak terpelajar ni kena kelentong. Mana bilangan tadi kecil, dia 40 hari. Macam kisah, dia kata 40 hari je. Itu kisah, kita mengikut bilangan hari-hari penyembahan patung anak lembu. Ataupun 7 hari. 7 hari je. Sebab di atas bahawa dunia ini adalah 7,000 tahun. Ya, 7,000 tahun. Maka untuk setiap 1,000 tahun sehari. Seorang kan dari Kristian, dianggap bahawa atau Yahudi dianggap bahawa dunia ini 7 hari je tinggal. Tadi dia kata antara kita dengan Adam ada dalam jarak, dia kata dalam jarak 6,000 tahun. Kita dengan Isa 2,000 tahun. Isa dengan Adam 4,000 tahun. Tahu tak benda ni? Dunia ni baru 6,000 years. Tak tahu orang Kristian faham macam tu tau. Pasal dia pergi genealogi punya perkiraan, kan dia kira Isa patah balik reverse Isa berapa tahun, lepas tu bapa orang zaman Isa berapa tahun sampai pada Adam, dunia baru 6,000 tahun. Mana manusia ni baru 6,000 tahun. Tu yang jadi kes bila mana fosil-fosil manusia dijumpai lagi tua daripada 6,000 tahun. Macam dijumpai di Afrika, humanoids, manusia bukan beruk, nak 5 juta tahun. Dia fosil tu 5 juta tahun. Tapak kaki berdiri tu 5 juta tahun. Jadi orang sampai terkeluar baru-baru ni ada ustaz pun yang gatal juga tengok baca macam ni. Dia kata apa? Ada Adam sebelum Adam. Kalau tak cerita Adam lain, tak ada Adam lain. Lain gatal cakapnya tu kenapa? The statement itself main mandai. Sebab apa tak? Sebab kes dia sebab diorang percaya dunia baru 6,000 tahun. Bukan dunia, Adam baru 6,000 tahun jarak dengan kita. So kalau ikutkan kisah Adam, kita ada 1,000 tahun je lagi. Faham tak? Dia ada idea tadi. Problem dia sekarang kan? Problem sekarang, jarak kita dengan Adam, kita tahu sebenarnya berapa banyak jarak. Sebab kalau ikut Bible yang kita tahu, kitab yang lebih tua daripada Al-Quran, lebih awal daripada Al-Quran, yang ada rekod tulis berkenaan dengan tahun sekian, siap umur dan sebagainya. Quran tak sebut umur. Quran tak sebut umur Adam banyak mana, Nabi tak ajar. Quran cuma sebut, contohnya macam kisah Nabi Nuh AS berdakwah 990 tahun. Berdakwah 990, 1,000 tahun kurang 50. Itu disebut. Lain Nabi tak disebut pun nama dia, umur berapa lama dan sebagainya, berapa lama tempoh mereka hidup, mereka besar, kahwin siapa, tak ceritakan. Semua jadi random dan tak diterangkan dengan jelas. Maka dalam konteks tersebut, kita panggil apa? Diorang sebenarnya kalau ikutkan tertinggal tau. Tertinggal. Pasal diorang dalam Bible ada Adam, Idris, Nuh ada. Tapi diorang terus skip Ibrahim. Hud dengan Soleh tak wujud. Hud dengan Soleh tak ada kisah dalam tu. Pasal kisah Bani Israel lebih kepada apa dalam family mereka saja, atau apa yang lebih atas daripada tu. Lain tak ada. Sedangkan kita tahu bahawa dalam sebut dalam Quran, Allah nyatakan dalam surah masalah. Allah kata wa Adam wa Samuda wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira. Ni bagi ustaz ni. Ni. Sinilah. Sini. Nak tak mau kata nak. Okey. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah wa Adam wa Samud wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira. Diketuk juga slow-slow je. Surah Furqan ayat yang ke-38. Tak. Dia daripada sini daripada ayat ni kita boleh faham bahawa umur yang ada pada setiap para anbiya tadi ataupun umur bangsa-bangsa dunia tadi melebihi daripada apa jangkaan yang disebut dalam Bible. Ikut kiraan yang dibuat oleh padri-padri Kristian,
yang kadang-kadang kita tahu bahawa kitab mereka telah pun dikubah dengan sebagainya. Maka dengan sebab itu kita kata dalam bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan Al-Furqan, Allah Ta'ala nyatakan wa'adan wa thamud, wa'adan wa thamud, wa'adan wa thamud, Ad dan juga Samud, wa ashabar rassi. Mana Allah Ta'ala sebut tiga kabilah atau tiga bangsa yang mana mereka ni ada wujud ikut dalam Quran di antara Nuh dengan Ibrahim. Mereka sebelum Ibrahim tapi selepas Nuh. Okey, Allah Ta'ala nyatakan ayat 38 surah Furqan. Allah Ta'ala nyatakan, okey, Allah Ta'ala nyatakan apa ayat 37 dulu. Allah Ta'ala kata wa qauma nuhin lamma kadzdzabur rusula, dan kaum Nuh apabila mereka apa? Mereka dahulu mendustakan para rasul. Aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Wa ja'alnahum lin-nasi ayah, dan kami menjadikan mereka untuk manusia sebagai tanda. Wa a'tadna liz-zalimina azaban alima, dan kami sediakan untuk orang yang zalim azab yang pedih. Kemudian Allah kata wa adam wa samud, Ad dan juga Samud, wa ashabar rassi, ashabar rassi, wa qurunan baina zalika, dan generasi-generasi kurun generasi-generasi baina zalika, di antara itu kathira, banyak. Mana Allah Ta'ala sebut tiga bangsa tersebut, dan Allah Ta'ala kata generasi-generasi di antara itu banyak. Besok banyak, tadi kita kata berapa banyak tak tahu. Sebab bila kita kata, kalau contoh macam orang sebut berkenaan apa humanoid, tengkorak yang jumpa tu, saiz kita tau. Kita patah balik pada Rasulullah, saiz kita. Kita patah balik pada zaman Isa, saiz kita. Fir'aun zaman Musa, saiz kita. Kalau kita balik pada lagi jauh yang dia jumpa, fosil tu 5 juta tahun, saiz mana? Saiz kita. Sedangkan Adam alaihissalam, macam disebut dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata apa? Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. So Allah Ta'ala ciptakan Adam di atas rupanya yang asal, rupanya yang siap. Adam tidak dalam stages bayi, remaja, tak ada. Kanak-kanak, remaja, dia terus besar, siap. Tuluhu, tinggi ketika dijadikan, situ nadhira'a, 60 hasta. Ini Nabi kata, bila Adam telah dijadikan, Allah Ta'ala kata pada Adam, idhab ila ulaika nafar minal malaika julus, pergilah kau pada kumpulan malaikat tu yang sedang duduk, fasallim alaihim, bagi salam pada mereka dan dengar jawapan mereka, kerana itu adalah ucapan salam untuk engkau dan ucapan salam untuk anak cucu engkau. Lalu Adam pun pergi kepada mereka, Adam kata assalamualaikum, diorang menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Jadi itu yang maksud dia dengan salam tadi, pada mereka tambah warahmatullah. Nabi kata lepas tu, faqul man yadkhul jannah ala surati Adam, maka siapa-siapa yang masuk syurga lepas ni akan masuk syurga di atas rupa Adam, saiz Adam, kecantikan Adam. Banyak orang salah faham, dia kata Yusuf cantik. Salah. Yusuf separuh kecantikan, Adam penuh semua sekali. So semua masuk syurga. Kalau dia kata syurga itu tempat paling mulia, kalau rupa patut paling elok kalau adalah Yusuf, dan kita akan rupa cantik macam Yusuf. Tapi Allah Ta'ala kata rupa Adam, maksud dia Nabi kata rupa Adam, maksud dia Adam lagi cantik. Maka faqul man yadkhul jannah ala surati Adam, maka siapa orang masuk syurga akan di atas rupa Adam. Dan Nabi sebut tu, fama yazalul khalqu yanqusu ba'du hatta al-an, maka berterusanlah ciptaan mengecil semenjak hari itu sehingga sekarang. Nabi sebut yang tu. Maksud dia, daripada 60 hasta jadi 6 kaki, takkanlah 5 tahun. Dia jarak tu 60 hasta nak jadi 6 kaki, takkanlah dalam jarak yang dekat. Tu sebab million years tadi tak pelik. If said as million years kan, tak pelik. Jutaan tahun dia ambil masa untuk mengecil, ya tak pelik. Adam AS adalah apa, makhluk yang besar. Jadi setiap kali anak cucu dia sejak dari zaman dia mengecil lah ciptaan sampai sekarang, dia kata. Sebab itu kita kata macam dia sebut berkenaan jumpa fosil 5 juta tahun, dia kata ada Adam lain, mana boleh, kecuali dia bawa tengkorak tu letak sebelah tengkorak Adam. Ada yang boleh kita compare siapa lagi tua. Kalau tidak, bohong saja. Semua adalah pembohongan semata-mata. Okay, dan dia kata lepas tu, dia kata pasal dunia, dia kata 7,000 tahun. 7,000 tahun. So jadi tempoh itulah kami akan masuk neraka, dia kata. Pasal 7 hari, 1 hari di hari akhirat, 1,000 tahun di dunia. Tak kan? Kau tak kata alfa sanatin mimma ta'udun.
1000 tahun seperti yang kamu bilang. Jadi 1 hari di sana, 1000 tahun di dunia. Okey. Jadi dia kata maka dijadikan untuk setiap 1000 sehari. Pasal dunia dianggap ada 7 hari, maka 7000, so tempoh dia 7 hari lah dia akhirat. Nanti diorang akan duduk dalam neraka. Dan lepas tu mereka akan keluar. Ini sangkaan mereka. Sebab kerana mereka rasa ada retribution. Kita umat Islam, walaupun Nabi kata Allah Ta'ala akan keluarkan daripada syurga nanti, semua yang ada pernah sujud pada Allah lah, pernah ada dalam hati dia sebesar tamak biji tamar, iman setengah biji tamar, sebesar biji gandum, setengah biji gandum, sebesar zarah, sebesar debu kebaikan akan dikeluarkan. Tapi benda tadi berlaku dengan apa? Berlaku dengan masyiatillah, kehendak Allah. Kalau Allah nak maafkan kita, ampun kita, Allah Ta'ala bagi. Kalau tak maafkan, tak boleh lepas. Sebab tu kita tergantung dalam masalah kehendak. Bukannya macam dah ada syarat tadi dalam syahadah, lepaslah. Tak. Kalau ikut lafaz syahadah, orang munafik lafaz syahadah. Orang munafik lafaz syahadah. Abdullah bin Ubay Ibn Salul dan kumpulan dia melafazkan syahadah. Semayang belakang Rasulullah. Banyak yang kita baca hari itu dalam kisah apa dan surah apa? Surah Al-Jumu'ah. Tiap kali Rasulullah nak berkhutbah, dia akan bangun dulu. Sebelum Rasulullah bangun berkhutbah, dia akan bercakap dulu. Wahai orang ramai, dengarlah kepada dia. Ini adalah utusan Tuhan. Ia adalah sekian. Lepas tu baru duduk. Saya teringat kisah tu, saya teringat apa siap. Dengarlah tuan sekalian. Pada zaman Nabi dahulu yang bangun bercakap macam ni Abdullah bin Ubay. Terang pada orang ramai, inilah Nabi, inilah sekian. Pelik juga nak cakap kan. Marah pula siap. MC kan. Tak payah MC. Bagi salam tu cakap. Mana ada protokol. Tapi anyway bila tu kan, dia cakap tapi lafaz syahadah. So pelafazan syahadah pernah dibuat, ikut kita faham akan lepas. Tapi kalau nifak berlaku, tak akan lepas. Yang salah faham. Dan bahkan kalau kita ada dosa, kita tergantung pada rahmat Allah Ta'ala. Kalau dia nak ampunkan kita, bersihkan kita, lepaslah kita. Kalau tak lepas, tak lepas. Pasal Allah kata yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Dia ampunkan siapa dia nak, dan dia azab siapa dia nak. Yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha'. Dia mengazab siapa dia nak, dia ampun siapa dia nak. Pasal Allah akan zahirkan di situ kedudukan dia sebagai Tuhan yang mutlak, yang tak ada siapa boleh kata pada dia, aku pernah syahadah kan, apa saya masuk neraka juga. Asal tak lepas, kan aku pernah semayang sekali pun naci kan. Kan pernah sujud walau sekali. Dia lupa diri, ini panggil lupa diri tau. Pasal masyarakat kita ni dia jadi murjiah. Murjiah ni maksudnya kumpulan yang asal ada iman dan hati, buatlah maksiat banyak mana pun tak apa. Takkan kekal dalam neraka. Jangan salah faham pasal masyiatillah tadi bukan berjalan. Bahkan bila Allah Ta'ala berikan syafaat, kan layer by layer lah, malaikat punya syafaat, para nabi punya syafaat Al-Quran, syafaat puasa, semua syafaat tu akan datang. Tetapi lepas ke tidak berdasar pada keizinan Allah Ta'ala. Allah nyatakan dalam surah ayatul kursi, Allah kata apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tak ada siapakah yang boleh, tak ada siapa dapat berhak untuk memberi syafaat di sisi dia kecuali apa? Dengan izinnya. Dia tak izinkan, janganlah gatal fikir macam akan lepas. Sebab kenapa para sahabat Nabi nak meninggal takut menangis. Kita ni macam happy je, dah semayang dah, InsyaAllah lepaslah. Kita lupa sebenarnya memang kita perlu baik sangka dengan Allah Ta'ala, tapi kebimbangan tu mesti ada. Sebab kebimbangan itulah yang akan menyebabkan kita buat effort untuk apa? Beramal, tahan diri daripada dosa, tahan mata daripada tengok benda haram, tahan telinga daripada benda yang haram. Sebab kita kena ada apa? Kena ada apa? Effort, dan juga kena ada struggle. Okay. Salam Ustaz, Al-Quran biasa menegur ahli kitab Yahudi dan Nasara. Jadi bagi kita yang Islam ni, adakah Al-Quran menyindir menegur kita Islam? Ya. Sebab bila Allah Ta'ala berikan contoh dalam macam Al-Baqarah ni, kita datangkan kisah awal ni, dia datang untuk mengajarkan kita tentang perkara yang jangan buat. Kalau kalian buat, kalian akan jadi macam mereka. Sebab golongan Yahudi ni tadi, dalam first part surah Al-Baqarah, lepas pendahuluan, part yang kita sedang bincangkan sekarang adalah apa? Alasan kenapa Bani Israel layak dilucutkan dari mereka khilafah dan hidayah. Kan kita sering berulang kali kita sebut, kan diorang dapat nabi demi nabi. Mati seorang nabi, nabi kedua. Nabi ketiga. Satu nabi demi satu nabi. Kenapa Allah tak nak hentikan? Dan contoh macam bagi orang Yahudi lepas daripada Musa AS, lepas para anbiya, tak ada dah. Kalau ikut terakhir mereka terima nabi adalah apa? Isa.
Dan jarak antara Isa dengan Muhammad dalam lebih kurang 500 tahun. Lebih kurang 500 tahun sejak mereka menantikan Nabi. Datang Nabi Muhammad, diorang tolak, tak nak. Sampai sekarang ada Nabi baru tak? Siapa dengar Nabi baru daripada Kristian? Angkat tangan. Tak ada. So diorang tunggu siapa? Kalau dia kata, kita kata risalah tu benar, risalah yang tinggal tu masih lagi valid, dia patut mengubah dunia. Pasal dah 2000 tahun dah diorang nantikan the spirit of truth, tak sampai-sampai. Pasal Isa kata, aku akan pergi, bila aku pergi nanti aku akan send pada kamu the spirit of truth. Mana dia benda tu? 2000 tahun dah. Macam Ahmad Didat kata lah, 2000 years dia kata, mana spirit of truth yang dijanji kepada kalian? So tak nak takkan tinggal. Pasal diorang dihentikan. Kenapa dihentikan? Ini yang kita kata alasan Al-Baqarah bagi. Start dengan pendahuluan daripada ayat 48 sampai 163 nanti. Baca tajuk tu je. Kenapa mereka layak? Ni sekarang ni mereka dengan Muhammad SAW. Kenapa mereka layak? Dicabut dari mereka ni khilafah dan hidayah. Allah tak nak hentikan terus. Mesti ada alasan. Dan sebab itu bila kata dituju pada ahli kitab, pengajaran bagi kita. Macam ditujukan, macam Al-Quran kata berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk kaum Lut. Kaum Lut kan? Nabi Lut AS, kaum dia macam mana? Tuju pada mereka, herdik mereka, murka Allah Ta'ala pada mereka. Tapi pengajaran bagi kita. Dia takkan tinggal kosong. Quran tak datang kosong tanpa pengajaran. Dan sungguhnya telah datang dalam hadis yang sahih bahawa mereka mengisytiharkan sangkaan ini ketika mana Rasulullah SAW menanyakan mereka dari kalangan ahli neraka, mana kalian setuju kalian jadi masuk neraka? Pasal dia kata lan tamassanan naru illa, kami tak akan masuk neraka kecuali beberapa hari je. Kita umat Islam tak nak masuk neraka. Kita akan kata macam ni, macam Chinese punya idea tau. Bila orang tu mati je, kalau dia bukan budak, dia bukan dewa sebagainya, mati-mati neraka terus. Kemudian dia akan start developing lah, hantar barang sekian, bagi bunga emas, naik apa, sogok. Ada sogok lagi. Atau bagi rasuah kepada raja neraka. Lepas tu naik sampan pergi ke syurga. Tak sampai-sampai lagi. Seriously. Tak tahu, start mati terus masuk neraka. Whoever mati semua masuk neraka terus. Idea bagi Confucius ataupun idea diorang gitu. Kalau dia kata yang Buddha tu dia pergi nirwana, lahir ni. Mana lahir jadi semut pun ada. Kau ni dulu siapa? Nampak semut pun. Itu sebab dia kata yang bunuh. Yang bunuh nyawa sebab apa? Bunuh tak boleh sebab entah-entah dia ni atuk kau dulu. Ilah Allah syarikalah, pahala kan. Semua orang ada idea masing-masing. Okey, jadi anyway, yang macam-macam bagi mereka. Bila Yahudi kata takkan sentuh kami. Jadi Nabi tanya, kamu di ahli neraka ke? Because you actually, diorang claiming kita dari Islam tak nak masuk neraka. Kita tahu terpulang pada Allah Ta'ala, tapi kita buat amalan yang Allah Ta'ala kata akan menyelamatkan kalian daripada kemurkaan dan juga sekian. Jadi bila sekarang diorang buat, diorang kata macam tu, Nabi kata daripada ahli neraka, mereka berkata kami akan berada dalamnya sebentar dan kemudian kamu akan menggantikan kami dalamnya. Maka Nabi bersabda, ikhsa, Nabi kata, diam kalian. Demi Allah, kami tak akan menggantikan kamu dalamnya selama-lamanya. Maka setiap orang kan beramal dan juga melakukan kejahatan dan sebagainya, dia akan menanggung sendiri, bukannya orang lain yang akan tanggung bagi dosa atau kesalahan dia. Jelas? Ada soalan? Nah, jadi dan okey, jadi tadi ayat tadi ayat apa tadi? 70 75 76 75 76 78 80 81. So ada 2 minggu boleh hafal lagi kan? Minggu ni tak pernah masuk lagi, minggu depan tak. Kalau minggu depan kita masih lagi sambung kita ayat yang sama. So tolong hafal. Okey Kak? Ustaz, explain yang pasal sombong tadi tu. Sombong tu kan kategori kan? Sombong ni mana maksud? Nabi terangkan sebenarnya. Bila seorang sahabat Nabi SAW, sahabat kata, ya Rasulullah, inna rajula, seorang lelaki tu, yuhibbu an yakuna na'luhu hasan wa thawbuhu hasan. Seorang lelaki tu suka kalau boleh baju dia, kasut dia cantik, baju dia cantik. Bukan, dia sangka itu. Dia kata macam mana? Kan pasal memang kadang-kadang orang tu kadang-kadang bukan perlu tunjuk kat orang. Dia pakai kan kasut cantik, mereka sengih seorang. No? Kan bukan tunjuk kat orang pun. Kan pakai happy tu orang. Lepas tu pakai sekian happy tu orang, pakai baju cantik happy kan. Biar tak ada orang puji pun. Tapi itu kegembiraan seseorang pada diri dia. Macam orang tu suka kereta besar ke, pulang tak ada masalah. Tapi Nabi sebut, Nabi kata innallaha jamil. Sungguh Allah Ta'ala tu cantik. Wahibul jamal, suka kecantikan. Maksudnya Allah Ta'ala izinkan kamu untuk buat cantik juga. Mana tak ada masalah. Jamal bukan jamal. Kalau jamal unta, jamal kecantikan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kemudian Nabi kata, al-kibru, sombong itu, batarul haqqi,
menentang kebenaran. Mana benda benar, lawan. Sebab, kat sini timbul sebab saya lagi tua daripada dia. Sombonglah tu. Saya lagi lama belajar daripada dia. Saya lagi sekian. Saya tinggal Taman Tun. Dia okey, Garam lebih. makan garam lebih. Macam tu lah. Dia rasa dia makan garam lebih nanti darah tinggi. Tak, saya dulu kawan dulu. Panggil tak senang kan, dia kata apa? Bapak saya dulu kata, aku makan garam dulu sebelum kau. Ini budak ni Syiah sebenarnya. Tapi dia taubat alhamdulillah. Tapi dia cerita balik apa debat dia dengan bapak dia. Dia kata apa? Bapak dia kata, bapak anak kata, aku makan garam sebelum kau. Saya jawab balik, dia kata, ni dia belangga, dia balah dengan bapak dia. Syiah bangang kan. Jadi biasalah. Jadi bila dia kata apa? Betul lah bapak makan garam sebelum saya, tapi garam bapak tak power. Garam saya power sedikit tapi power. Bapaknya garam banyak tapi tak power, dia kata. Karut betul lah ni. Jadi menentang kebenaran. Mana benda benar walaupun datang daripada bukan, surrender. Sombong tu. Sombong lah tu. Pasal sekarang timbul tajuk berkenaan tajuk macam larangan kan, berkenaan dengan benda-benda. Memang Nabi tak buat lah. Tak buat. Kenapa tak buat? Sebab sekian. Dan kadang-kadang dan ghamtun nas, pandang hina pada orang lain. Maksud dia contoh macam guru ni wali, so orang bukan wali jangan cakap apa-apa. Ini berlaku sekarang. Datang qala Allah qala Rasulullah, ada orang disebarkan jawapan daripada daripada orang mufti 9 negeri 9 punya bahagian fatwa tentang tajuk tarikat tu, keluarkan hujah. Kata orang ni semua, siapa-siapa kata benda zikir menaring dengki dan sebagainya. Saya letakkan Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari dia terangkan sendiri benda berkenaan. Dan dia kata perbuatan ni macam orang gila dan sebagainya, macam budak. Dia kata bukan daripada Islam. Kalau ikutkan logik dah, letakkan kedudukan Ibnu Hajar Asqalani dengan ustaz zaman kita ni, siapa kita nak ikut? Memanglah. Takkan kita nak ikut orang yang lesser, tapi oleh kerana kumpulan ni dia rasa dia dah sampai peringkat tahap martabat khalifah tarekat. Kan? Orang lain tak ada cakap. Awak tak tahu orang cakap. Pula. Kan? Buat benda tak senonoh, lepas tu orang iakan pula. Kenapa? Dia kata dia pasal kedudukan, privilege yang ada. Kadang-kadang kereta pun ada. Bawa kereta 2.0, siapa yang kancil depan dia jangan angkat lampu besar-besar ke tepi. Itu tak senonoh lah tu. Kadang-kadang ada orang dia rasa dia lebih dari orang dengan harta dia. Ada orang dengan rupa dia. I'm more beautiful. Step aside. You know? Kan? Aku lagi putih, kau ke tepi. Engkau kelabu, ke tepi. Kan? Aku tinggi, ke tepi. Maksud dia tu. Kalau orang belajar silat, aku lagi kuat, boleh pukul orang, kau ke tepi. Dia sentiasa macam tu keadaan dia. Pasal benda tu sebenarnya Allah Ta'ala beri pada kelebihan, bukannya untuk kita belagak. Bahkan bukan dengan usaha kita pun kita dapat benda tadi. So, sebab itu kita yang disebut sebagai sombong tadi, itu bukan masalah orang suka jam cantik ke seorang-seorang kan. Saya pakai jam saya mahal ke murah, tak nampak kan? Nampak tak? Tak kan? Saya tak tahu macam ni jam saya kan. Dan tak ada saya goyang-goyang tangan tengok jam saya kan. Maksud dia saya pakai jam tak ni kan, mahal jam saya tak mahal, orang tak tahu. Minggu ni cerita buat jam saya bincang buat jam tu, yang tak tahu ada orang cakap dengan saya. Hari tu bincang buat sekian bincang buat jam pula. Jam menteri-menteri Malaysia. Kan. Umpat terlibat tu. Okey. Maksud dia benda macam ni tak nampak pun kan. Kadang ada orang suka happy kan. Tapi yang tak senonohnya menghabiskan duit kat situ melampau-lampau. Harga jam sampai 120,000 dan sebagainya. Buat apa? Kan bukan bila pakai tu macam ada aura, macam takkan mati. Kalau pakai jam tu tak mati, bagi saya satu. Kan? Sungguh. Ataupun kalau jam tu kita pakai kan, takkan kita buat dosa. Dan nak buat dosa je dia bagi alam. Kan nak pandang je haram, astagfirullahalazim. Jangan tengok benda haram. Barulah betul. Ini tak ada benda pun, tak ada faedah. Kan banyak menghabiskan duit dengan benda tadi. Macam kadang-kadang kan dia tunjukkan tu status. Kan jam jam Rolex lah, jam sekian sebagainya. So jaga bab ni. Jadi konsep dia memang kita kata sombong tu yang dimaksud itu. Tapi jangan tak ada counter tau. Saya sombong dan saya rajin belajar. I know I'm sombong. Tapi I pergi yayasan taklim belajar. I know I'm sombong tapi I pergi juga bagi duit. Ada yang gatal. Kan sangkut nanti. Tak? Pasal ada benda yang lepas, ada benda tak lepas. Bahkan seorang mukmin tadi dia takkan musir, takkan berdegil di atas macam Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 135. Allah katakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang bertakwa ni adalah orang yang apabila mereka melakukan sebarang perkara keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri mereka dengan berdosa,
zakarullah, mereka akan ingat Allah Taala. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka akan minta ampun kepada Allah Taala dengan tentang dosa mereka. Dan Allah sebut walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tak berdegil di atas apa mereka telah kerjakan. Tak ada macam nak pertahankan, betul saya baca hadis ni, tak ada, tapi sebenarnya jangan salah, cakap salah, saya minta maaf kerana bagi salah baca hadis itu. Wallahu alam. Jelas? Jelas Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alhamdulillah alamin. Subhanallah anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.